Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami daripada kumpulan 7 akan mengupas tentang tradisi hidup kaum peranakan Malaysia ataupun yang lebih dikenali sebagai kaum Baba dan Nyonya. Negeri Melaka sememangnya terkenal dengan masyarakat berketurunan Baba dan Nyonya ataupun kaum peranakan. Masyarakat Baba dan Nyonya dikatakan berasal dari tanah besar Cina yang berhijrah ke Melaka sejak 600 tahun dahulu. Pada awalnya, masyarakat ini hanya terdapat di Melaka sahaja. Namun begitu, setelah Pulau Pinang dan Singapura mula berkembang, masyarakat Baba dan Nyonya mula berhijrah ke dua-dua negeri ini. Menurut sejarah, perkembangan masyarakat ini di Melaka bermula sewaktu berkembangnya zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Melaka yang terkenal sebagai pusat perdagangan pada waktu itu telah berjaya menarik ramai pedagang dari luar negara termasuk dari negara China untuk berdagang di Melaka. Pedagang-pedagang dari negara China ini telah berkahwin dengan wanita tempatan dan melahirkan anak yang berdarah kecukan Melayu Cina atau lebih dikenali sebagai Baba Nyonya dan kaum peranakan. Kaum ini kebanyakannya berasal dari wilayah Hokkien, China. Masyarakat berketurunan Baba dan Nyonya sememangnya berbangsa Cina. Pada mulanya, mereka datang ke Melaka untuk berdagang dan mencari pekerjaan dan berkahwin dengan wanita tempatan di mana anak lelaki dipanggil Baba dan anak perempuan disebut Nyonya. Baba dan Nyonya merupakan antara masyarakat Malaysia yang unik. Keistimewaan Baba dan Nyonya masih lagi diperkatakan oleh masyarakat Malaysia yang lain dan ia boleh dilihat melalui adat perkahwinan mereka. Perkahwinan kaum ini banyak mengikut cara perkahwinan masyarakat Cina iaitu upacara Ciu Tau. Upacara Ciu Tau dimulakan di rumah pengantin perempuan terlebih dahulu di mana samkai iaitu colok akan dinaikkan menghadap pintu utama ruang tamu. Seterusnya, ibu bapa pengantin akan menyalakan lilin merah di atas meja yang disediakan. Ciu Tau merupakan satu upacara penyatuan di antara suami dan isteri. Upacara ini dilakukan bagi memberitahu kedua-dua pengantin bahawa mereka akan berkahwin dan akan menghadapi masyarakat luar tanpa perlindungan daripada keluarga mereka lagi. Upacara ini dijalankan pada waktu pagi antara jam 3 hingga 4 pagi atau pada waktu malam. Pada peringkat awal perkahwinan, jemputan secara peribadi akan dimulakan dengan melawat dari satu rumah ke satu rumah yang lain untuk menghantar kad jemputan yang bersampul merah dan dihantar oleh Pak Cindek. Jemputan untuk kawan-kawan dan saudara mara adalah berbeza dan ianya mengambil masa selama 6 hari sebelum upacara perkahwinan. Pada hari tersebut, ketua upacara akan berpakaian gaun Cina yang labuh dan berjaket pendek. Tambahan pula, kaum Baba dan Nyonya juga mempunyai keunikan dari segi muzik dan tarian mereka. Hasil penyelidikan telah menggambarkan masyarakat Baba dan Nyonya telah melatari kehidupan mereka dengan budaya Melayu, terutamanya dondang sayang yang dilakukan dalam upacara-upacara tertentu dan ketika diperlukan sahaja. Pada hari perayaan dan majlis perkahwinan, masyarakat Baba dan Nyonya akan mempersembahkan tarian dan muzik seperti dondang sayang Baba Nyonya. Bagi generasi kini, muzik yang berunsurkan tradisional seperti pantun dan keroncong yang popular dalam kalangan masyarakat Baba dan Nyonya seketika dahulu kini telah berkurangan. Seterusnya, adat perayaan Baba Nyonya. Tahun Baru Cina merupakan perayaan terpenting orang Cina dan juga Baba Nyonya bagi menyambut Tahun Baru dalam kalender Kamari Cina. Tahun Baru Cina melambangkan permulaan, titik permulaan dalam nasib dan kehidupan. Sebelum hari Tahun Baru bermula, sanak saudara yang jauh akan kembali berkumpul.
Rumah akan dicuci dan segala hutang piutang akan dikutip atau dibayar agar mereka tidak sentiasa dikelilingi hutang sepanjang tahun yang baru. Mercon dibakar pada tengah malam bagi menandakan bermulanya tahun baru dan bagi menghalau puaka dan nasib malang. Rumah-rumah juga dihiasi dengan buah limau sebagai simbol murah rezeki. Perayaan Cheng Beng pula ialah perayaan yang disambut pada bulan kedua dalam kalender Cina. Perayaan ini dikenali sebagai Hari Semua Roh. Pada hari Cheng Beng, beberapa helai kertas perak akan digunakan untuk bersembahyang dan memuja roh yang dipercayai hidup di kubur. Upacara sembahyang akan dilakukan dengan menggunakan colok dan kertas emas yang dibakar di hadapan patung dewa sambil berdoa untuk kesejahteraan roh yang telah mati, terutamanya nenek moyang mereka. Selain itu, masyarakat Baba dan Nyonya juga akan mengadakan persembahan lauk ketika bersembahyang, iaitu persembahan yang menggunakan peralatan Baba Nyonya seperti dulang, pinggan mangkuk dan cawan yang dihias cantik bagi menggambarkan kegembiraan roh di dalam kubur. Roh juga akan dihidangkan dengan gula tarik, kacang, air arak dan makanan lain. Pemberian hidangan ini adalah bertujuan untuk memohon kepada roh nenek moyang mereka agar diberi perlindungan dan kesejahteraan supaya mendapat kejayaan di dunia. Sebagaimana kaum-kaum lain mempunyai pantang dan larangan masing-masing, kaum Baba Nyonya juga mempunyai pantang dan larangan mereka yang tersendiri yang amat unik. Antaranya, masyarakat Baba dan Nyonya masih lagi percaya kepada pawang dan bomoh. Kebiasaannya mereka pergi berjumpa bomoh apabila seseorang bayi sentiasa menangis dan tidak berhenti. Mereka percaya bahawa anak mereka telah disampuk dengan jin ataupun hantu. Tujuan mereka pergi berjumpa dengan pawang tersebut untuk meminta, menghalau atau membuang jin atau hantu tersebut daripada mengganggu anak mereka. Ibu yang hamil juga tidak boleh keluar rumah pada waktu senja. Pada waktu tersebut, dikatakan syaitan, iblis dan hantu mula berkeliaran. Mereka percaya bahawa darah ibu yang mengandung anak sulung sangat disukai oleh pontianak dan langsui. Sekiranya terpaksa juga keluar, ibu tersebut dikehendaki membawa barangan yang diperbuat daripada besi, antaranya pisau untuk menakutkan hantu. Seterusnya, pakaian tradisional masyarakat Baba Nyonya. Pada suatu ketika dahulu, kaum Nyonya suka mengenakan baju panjang atau juga dikenali sebagai kebaya labuh. Pada waktu itu, kebaya masih bukan pakaian tradisional, tapi hanyalah pakaian yang dikenakan oleh masyarakat rata-rata. Pada waktu itu, kebaya pendek biasanya dipakai oleh golongan hamba dan kebaya labuh biasanya dipakai oleh golongan bangsawan. Dan ini merupakan cara mereka membezakan antara golongan hamba dan golongan bangsawan. Tetapi, semakin zaman berubah, masyarakat Jawa sangat menyukai reka bentuk kebaya pendek, sehingga kebaya pendek juga dipakai oleh golongan bangsawan. Dan mereka mencari inisiatif lain untuk membezakan darjat dengan menambah kerawang atau juga dikenali sebagai lace pada kebaya pendek tersebut. Fabrik yang biasa digunakan untuk membuat kebaya adalah dinamakan sebagai kasa rubiah. Sanggul juga memainkan peranan penting dari segi pemakaian tradisional Nyonya. Nyonya di Melaka mesti bersanggul siput dan sematkan cucuk sanggul yang juga digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri pada zaman dahulu. Pada tahun 1920-an hingga 1930-an, revolusi Cina mempengaruhi pemakaian Nyonya iaitu pemakaian baju kebaya serta bersanggul dua. Sehingga kini, kebaya Nyonya masih terkenal tidak mengira peringkat umur, bukan sahaja di kalangan masyarakat Baba Nyonya, tetapi juga pada kaum-kaum yang lain, seperti Melayu, Cina dan India. Sehingga ada yang sanggup ke negeri-negeri tertentu untuk mendapatkan kebaya ini. Saya Mirza Fatini binti Osman akan menceritakan tentang penempatan dan juga makanan Baba Nyonya. Kaum Baba Nyonya suka duduk di dalam rumah yang besar yang mana semua sanak saudara tinggal sekali. Rumah mereka terdiri daripada 3 bahagian, iaitu bahagian pertama adalah ruang tamu, bahagian kedua untuk sanak saudara yang terdekat dan bahagian yang ketiga untuk gadis yang belum berkahwin. Rumah Baba Nyonya tidak terdapat alamat rumah mereka. Mereka menulis nama keluarga mereka di atas tanglung yang dijadikan alamat rumah mereka.
ruang untuk tetamu akan dihiasi dengan kain sutera yang mahal dan berkualiti untuk menunjukkan kekayaan keluarga tersebut. Antara ukiran corak adalah bunga phoenix, bunga dahlia, bunga mawar dan juga lipan. Rumah kaum bapa nyonya berasaskan Dutch. Rumah mereka panjang tetapi agak pendek di ruang hadapan. Ini adalah kerana geran tanah dikira dari segi lebar dan bukan dari segi panjang rumah tersebut. Pertengahan rumah bapa nyonya terdapat ruang terbuka untuk membolehkan cahaya memasuki ruang rumah mereka kerana rumah mereka tidak terdapat tingkap kerana tinggal bersebelahan dengan jiran. Bilik tidur tuan rumah biasanya terdapat lubang kecil di tingkat atas untuk melihat siapa yang datang ke rumah. Pelbagai keunikan yang dapat dilihat dalam amalan masyarakat bapa nyonya, antaranya gaya makanan dan juga jenis masakan yang mencampur antara masyarakat Melayu dan juga masyarakat Cina. Masyarakat bapa nyonya makan menggunakan tangan seperti masyarakat Melayu, tetapi amalan ini hanya dilakukan di rumah. Mereka juga makan dalam keadaan tertib dan sopan seperti masyarakat Melayu. Masakan kaum baba berasal dari masakan Cina, tetapi disesuaikan dengan selera kaum baba yang gemarkan masakan pedas. Masakan nyonya biasanya pedas dan menggunakan banyak cili. Bagi masyarakat baba, penggunaan cili yang banyak di dalam masakan adalah satu identiti yang membezakan di antara masyarakat baba dan Cina. Mereka juga mahir menyediakan masakan Melayu termasuk kuih muih seperti kaswi, dodol, wajik, tapai, onde-onde dan juga apam balik. Kuih muih tradisional baba pula terdiri daripada kuih bakul ataupun tih kuih dan kuih ku yang berbentuk kura-kura berwarna merah, biru dan hitam. Di antara masakan nyonya yang menerima pengaruh Melayu adalah seperti penggunaan belacan, buah keras, asam, lengkuas, serai dan juga acar. Jenis-jenis masakan baba adalah seperti inci kebin, ayam goreng cara nyonya, pindang banding, kuah ikan, itik tim iaitu itik yang dimasak dengan sayur jeruk, itik siup, itik yang disalut rempah dan juga nasi lemak. Penggunaan daging khinzir juga membezakan masakan nyonya dan Melayu. Selain itu, kuih cang nyonya dan kuih cang abu juga merupakan masakan istimewa kaum baba. Selain itu, masyarakat baba juga menghidangkan nasi kunyit dan sejenis mi yang dibuat khas iaitu mi suatau. Mi ini dipercayai dapat memenuhi hajat dan juga memanjangkan umur. Masyarakat baba hanya akan menghidangkan mi suatau ini bersama dengan nasi kunyit pada majlis menyambut hari lahir seseorang.